Perdana Menteri menegas kerajaan Malaysia tidak akan melayan sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak berkaitan negeri Sabah. Menerusi satu kenyataan hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan Malaysia menegaskan pendirian bahawa Sabah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa sebagai sebahagian daripada Persekutuan Malaysia sejak 16 September 1963. Perdana Menteri berkata bagi memastikan kedaulatan dan kepentingan Malaysia terpelihara, kerajaan telah memfailkan permohonan untuk membatalkan Final Award berkenaan pada 3 Mac 2022 di mahkamah di Paris, Perancis. Katanya ia bagi memastikan keputusan Final Award itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh penuntut pada bila-bila masa dan di mana-mana negara, dan supaya Malaysia tidak perlu membayar wang pampasan sebanyak $14.9 bilion iaitu RM62.59 bilion seperti yang dituntut. Sementara itu, Gabungan Rakyat Sabah JRS secara rasmi terdiri daripada 4 parti iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Maju Sabah. Pengerusi JRS Datuk Seri Haji Jinor turut mengumumkan barisan kepimpinan tertinggi gabungan itu selepas didaftarkan secara rasminya oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada minggu lalu. Diminta mengulas berhubung ketiadaan UMNO dalam gabungan itu. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah menjelaskan bahawa kerajaan yang ada kini adalah kerjasama dengan Barisan Nasional dan UMNO. Katanya lagi bagi parti yang ingin menyertai JRS akan dipertimbangkan termasuk Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat. Mengulas lanjut, beliau berharap dengan adanya gabungan ini, kestabilan politik Sabah adalah seperti yang diharapkan. Sebelum itu, beliau turut memaklumkan bahawa pelancaran JRS akan diadakan pada hujung Mei depan, namun tarikh belum ditentukan lagi. Manakala seramai 1,338 mangsa tinggal sehelai sepinggang selepas dianggarkan 700 rumah atas air di Kampung Kurnia Jaya, Jalan Apas Tawau musnah dalam kebakaran petang semalam. Menurut laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Sabah, setakat ini belum ada pusat pemindahan sementara dibuka. Bagaimanapun katanya proses pendaftaran mangsa yang terjejas sedang dilakukan. Katanya Majlis Perbandaran Tawau telah menyediakan tempat transit sementara untuk mangsa ketika ini di Rumah Adat Kampung Kurnia Jaya serta Dewan dan Masjid di Kampung Hidayat Batu Empat, Tawau. Sementara itu, Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Tawau, Penguasa Kanan Bomba 2 Sukur Hatta berkata, sehingga pagi ini dianggarkan 700 rumah musnah terbakar dalam kejadian itu. Jelasnya pasukan bomba masih menjalankan tugas untuk menyiasat puncak kejadian kebakaran berkenaan. Jumlah kerugian yang dialami mangsa di lokasi berkenaan juga masih dalam siasatan. Berita seterusnya, seorang lelaki ditahan polis lepas terbabit dalam kes pergaduhan dan ugutan dalam kejadian di Borneo Eco House Food Center Kampung Raganan Tuaran 7 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Tuaran Deputy Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, kejadian dilaporkan berlaku jam 7.30 malam itu apabila suspek pergi ke kedai berkenaan bersama anaknya untuk bertemu dengan salah seorang penyewa kedai. Bagaimanapun katanya berlaku selisih faham dengan pemilik premis sehingga tercetus pergaduhan kecil dan ugutan apabila mangsa ditumbuk oleh suspek. Suspek bersetuju untuk membayar ganti rugi sebanyak RM5,000 kepada mangsa dan persetujuan itu dimeterai dalam satu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Bagaimanapun selepas tempoh masa ditetapkan, suspek gagal menunaikan janji dan mangsa terus membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Bertindak atas maklumat, suspek ditahan pada jam 12.10 tengah malam di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran. Muhammad Hamizi berkata hasil semakan awal, suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan awal air kencing juga didapati negatif. Sementara itu, kejadian berkenaan yang sempat dirakam dan tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp sejak semalam. Seterusnya, pasukan polis marin berjaya menahan 2 bot nelayan Vietnam
yang menceroboh masuk dan menangkap gamat secara haram di perairan daerah Sandakan kemarin. Dalam operasi berkenaan, seramai 12 individu warga Vietnam berusia lingkungan 28 hingga 51 tahun turut ditahan untuk tindakan selanjutnya. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Ahmad Arifin berkata, kedua-dua kapal ikan milik warga negara Vietnam berkenaan dikesan masuk ke perairan Sandakan tanpa kebenaran. Katanya sebaik ditahan, semua anak kapal dan juragan terbabit terus diperiksa dan didapati tidak mempunyai sebarang keterangan diri yang sah. Katanya semua tahanan kemudiannya dibawa ke markas operasi PPM Sandakan untuk tindakan lanjut. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.